Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumi fid darin. Kata Musannif, faslun wal muharramatu bin nasi 14. InsyaAllah kita dah masuk ni mengenai muharramat pula. Perempuan yang diharamkan untuk nikah. Tengok masalah tadi tu, kalau tengok dalam Syiah Takat Bajuri tu, dia sebut masalah bikir dia. Manzalat bakaratuha biwat'in halalin aw haramin wal bikru ni aksuhu. Kalau ikut setakat syarah Bajuri tu memang disebutnya itulah, mestilah untuk nama sayyib ni mesti dengan ada wat'in. Dia zalat bakar tuha, zalat mesti dengan wat'in, mesti dengan wat'i. Jadi maksudnya kalau dengan lompat kijang apa sebut tadi tu, ataupun jatuh, ataupun orang perempuan yang senggugut yang sangat kuat pun kadang-kadang dia sampai tahap dia boleh hilang bakarah tu. Jadi kalau ikut dari segi hukum, berdasarkan kalau atas syarah Fathul Qorib tu saja, memang syarat untuk nama sayyib tu mesti dengan zalat bakaratuha biwat'in. Jadi kalau bukan zalat dengan wat'in, Allah, ataupun sama ada usbu'in ataupun yang memang asal-asal andumat bakaratuha, yang tak ada bakarah awal-awal lagi, asal-asal kejadian dia, yang tu dari segi hukum masih bikir. Juga di atas qaid itu, kalau ikut dalam Bajuri itu dia sebut, kalau orang perempuan ni dia pernah ada kena wati tapi masih zalat bakaratuha. Masa bakarah dia duduk dalam jauh, dengan sebab walaupun dia pernah buat benda haram dengan wati, tapi masih zalat bakaratuha, hukum dia juga masih bikir, bukan sayyib. Pasal dia ada kedua qaid tu. Pertama dengan zalat, dan mesti dengan wat'in. Dan mesti dengan zalat, dengan ada hilang bakarah dan wat'in. Jadi kalau tak ada dua-dua, berdasarkan Syiah Bajuri tu, tak panggil sayyib. Jadi kalau zalah saja tanpa ada wat'in, tak ada. Jadi mesti ada zalah dengan wat'in. Kalau ikut asal matan yang disebut, kalau khilaf tu Ibn Salah apa tu, memang dia ada syarahnya tu lah belakang tu. Jadi kalau yang saya sebut tadi mungkin terpegang kepada kaul yang di sebalik mukhalif yang jumhur sebut kot. Memang masalah yang saya sebut, kata kalau wali nak ijbar, nak paksa dia, dia tak nak bagi kena paksa tu, dihilangkan dengan gunakan jari atau seumpamanya untuk hilangkan bakarah dia. Tapi kalau bukan dengan wata'in, tak jadi. Dari segi hukum masih hukum sayyib, masih hukum bikir, bukan sayyib. Kalau ada masalah, memang saya sebut ni, memang masalah tu ada sikit dalam kitab At-Tamu'in, cuma dia berkaitan dengan masalah sumpah rasanya. Pasal mana-mana perempuan katalah wali dia nak, jadi rasanya bab tu saya sebut tu cuma sikit nak sebut permasalahan yang sebut tadi. Kalau mana-mana perempuan yang wali dia nak kahwinkan dia, dia tak setuju, katalah dia tak setuju tu, dia bagi alasan macam-macam. Antara alasan dia bagi, kata dia dah tak bakarah, dia sayyib dah. Sama sayyib tu, sayyib tu dari segi kaedah tak perlu untuk ditanya kenapa kau jadi sayyib. Mungkin saya ambil masalah tu kot untuk terpegang, kata kalau hilang bakarah dia menyebabkan wali tak boleh nak paksa tu. Pasal bila dia dakwa, kata dia dah tak bikir, dia dah sayyib. Dari segi kaedah tak ditanya kenapa dia sayyib. Kalau dia kata pernah wati pula tu, tak tanya dengan siapa kau buat kerja apa-apa. Kalau bila tanya hal tu, nanti dia akan melibatkan perkara lain pula dalam masalah bab hudud, masalah ikrar, lagi sabit hudud pula, dakwah pula, lagi ada tuduhan pula, ada qazah pula. Ini masalah.
Masalah asalnya masalah Baqarahnya saja. Tapi bila ditanya lanjut, aduh, lagipun siapa yang tahu dia punya sayyib tak sayyib ni, dia saja yang tahu. Jadi kita tak disuruh periksa semak apa yang menyebabkan hilang sayyib dia tu. Mungkin dah lepas dulu dia buat jahat, kalau dia taubat pun kalau ikut ni sebab Allah Taala mudah ampun, kenapa kita disuruh korek? Adalah masalah fiqh disebut Allah Taala tu. Tapi nak sebut asal ialah yang asal nak bagi kata, kalau wali tak suka dengan wali, nak paksa dia dengan siapa kufu yang pada wali nak kahwinkan, dia tak setuju. Nisbah dia dakwa dia dah tak fikir dia adalah sayyib, dipakai perkataan dia kalau berlaku sebelum nikah, kerana dia lebih tahu hal dia sama ada Baqarah ataupun tak Baqarah. Tapi kalau asal matan yang kita dah baca ni, Fathul Qorib ni, pakai perkataan asal lah tu lah, yang kata untuk nama bayi sayyib ataupun bikir, mestilah ada dua syarat. Mestilah zalat bakaratuha, dan zalat mesti dengan watin, mesti dengan ada wati, sama ada wati halal ataupun wati haram. Dan mukabil juga, kalau wati pun bikubulin. Jadi kalau wati biduburin juga tak dipanggil sayyib, dia masih bikir. Okey. Ini kadang-kadang fikah-fikah ni ada benda kita terpegang, terambil perkataan masalah huruf satu-satu masalah tu, kadang tersilap pegang juga tu. Kadang. Baik, faslun. Wal muharramatu binasi arba'a asyara. Wal muharramat, masuk muharramat sini ai muharramu nikahuha. Jadi nikahuha tu naibul fa'il daripada muharramat lah. Perempuan-perempuan yang diharamkan, ai muharram ni nikahwa, yang diharamkan akan nikah, itu masuk muharramat. Satu, kita orang Melayu biasa dah baca muhrim, itulah sikit kan. Muhrim ni dia ahrama yuhrimu, muhrim orang berihram haji umrah kan. Tapi dah jadi ghalib Melayu lah, sebut aja muhrim. Berarti mahram atau muharram. Jadi baca isim maf'ul. Boleh baca tu muharram nikahwa ataupun al-mahramu nikahuhunna. Siap. Jadi muharramat bin nasi arba'a asyara ada 14. Wa fi ba'dhi nusakh, sebahagian daripada salinan matan, di atas matan tulis ditulis dengan arba'ata asyara. Sab'un, baik. Jadi ada tulis dengan muzakkar muannas tu. Sab'un bin nasab, ada 7 badal bagi arba'ah asyara, 7 dengan nasab. Wahya wa in alas wal bintu wa in safulat. Kalau ikut dia duduk dalam tebal kan 14. Kalau ikut tu duduk dalam tu, dia kata macam mana dia tiba di syarah ni. Wahia al-um tu patutnya dibolkan tu, salah satu. Jadi 14 selesai. Baik. Wahia, siapa dia muharramat ni? Al-um. Pertama ialah mak. Jadi antara muharramat tu dia sebut yang dengan nasab tu. Nasab ni ada 7. Dan nasab ni bermula dengan Baik. Dan ni asal Quran sebut hurimat alaikum ummahatukum. Mak ada berapa orang kita? Tu apa maksud jamak? Wa in alas. Wa in alas tu yang menyebabkan ada datang ibarat Quran dengan ummahatukum. So kita mana ada seorang je, mana ada banyak. Dan tak termasuk dalam ni angkat ridha. Ridha dia jadi masalah haram muharramat dengan ridha. Atau ummahat ni asal ummahat dan dengan nasab dia mesti dengan mana perempuan yang man waladathu, siapa-siapa yang dia melahirkan seorang tu kan? Itu masuk ni nasab. Jadi itu masuk lagi itu yang wain alat. Baik, itu satu. Wal bintu, tu pun kalau ikut dalam kurukan tu, dalam matan tu, wal bintu seterusnya ialah anak perempuan. Dan bila disebut wa banatukum, masuk banat tu bintu, maksudnya jins bint dan bintul binti.
bintul binti, bintul ibni, semua banat. Jadi bahasa kita cucu daripada anak lelaki, cucu daripada anak perempuan. Pasal muharramat ni dia tak ada intibar lelaki perempuan berbanding dengan bab faraid dulu. Faraid dia mesti nisbah melalui lelaki. Kalau banat ni sama ada banat daripada perempuan yang anak kita betul, banat nasab ni, ataupun banat maksudnya banat daripada ibnun atau banat daripada bintun, ataupun banat daripada ibu-ibu ni ke bawah lagi lah. Pasal kaedah dia macam mana akan naik ke atas, bintun akan turun ke bawah. Semua tu adalah adalah hukum bintun, adalah muharramat dengan nasab. Wa in safalat, safilan. Ammal makhluqatu mimma izina syakhsin. Baik. Yang ni yang selalu antara bab orang tanya juga. Jadi asal mak dengan anak ni rasa mudah je nak faham. Adapun makhluqatu ai mar'atu makhluqatu, orang perempuan yang dijadikan mimma izina syakhsin, daripada ai zina seseorang, fatahillu lahu ala asah, maka halal ia makhluqatu mimma izina syakhsin, lahu baginya bagi syakhs ini alal asah, dia terkau oleh asah, tapi lakinna ma'al karaha, sawaun al muzna biha, sekalipun yang dizina biha dengan dia. Muzna biha ni perempuan ni lah, dia mutawa'atun, dia suka rela, aula ataupun dipaksa. Aula tu ay makruhatan, habis siap itu. Jadi asal atas nama makhluqah mimma izina tahilu, selama-lama dia tak ambil mak dia. Kalau dia kahwin dengan perempuan yang hamil dengan sebab ma'i zina dia, anak tu akan jadi haram pasal anak tiri. Kalau dia tak ambil mak, dari si hukum anak tu halal untuk dia kahwin. Itulah hukum fiqh yang siap. Amal mar'atu fala yahillu laha waladuha minaz zina. Baik. Yang tu kalau anak yang keluar tu anak perempuan. Kalau yang keluar tu anak lelaki, nisbah bapa nasab tak sabit. Tapi orang perempuan kalau dia beranak tu anak lelaki, boleh tak anak lelaki tu kahwin dengan mak dia? Tetap tak boleh. Siapa? Macam mana pun anak dia. Pasal nisbah orang perempuan, macam mana pun anak dia. Dia sabit nasab belah mak, tapi tak sabit nasab dengan sebelah bapa daripada ma'i zina ni. Ma'i zina ni dia tak sabit nasab belah bapa, tapi sabit nasab belah mak. Boleh? Faham? Satu, perempuan beranak anak lelaki ni tak boleh kahwin dengan mak dia. Tapi kalau perempuan ni kahwin beranak ke anak perempuan daripada ma'i zina, bapa anak tu kalau tak ambil mak dia, dia boleh kahwin dengan anak zina dia. Halal ma'a karaha. Pasal nasab anak zina ni dia sabit dengan mak tapi tak sabit dengan bapa. Itu bapa yang nak kena ambil lah. Jadi boleh sabit dengan mak. Kalau orang tanya peraid, sabit dengan mak. Dengan bapa memang tak ada lah, nasab tak ada. Macam mana? Dengan mak sabit, masih anak dia walaupun anak zina. Walaupun anak zina. Jadi bila mati hukum apa tu? Hukum anak bagi si mati. Macam mana pun anak dia, anak si mati. Kalau bapa dia tahu tu anak tu ini dia. Dia sebenarnya anak macam mana dia? Dari segi harta, tapi ma'i zina lah. Tak ada sekali pun. Masa kaedah kita menunjukkan benda tu haram, tak iktibar dalam syarak, sekalipun memang dia punya, pasal tak sah. Kalau kita belajar bab muamalat, tak sah pemilikan dalam bab muamalat, yang ni tak sah penasaban dengan sebab munakahat. Jadi walaupun memang benih dia DNA dia, tapi tak pakai. Maksudnya apa? Cara engkau dapatkan anak tu haram, tak iktibar dengan syarak. Bila tak iktibar syarak, tak sah taraf.
Warga negara pun tak sah taraf, tak jadi warga negara Malaysia tau. Sikit ayat macam tu lah kan. Apatah lagi yang hak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kata tak sabit, tak sabit lah. Itu kot. Ha? Kalau hebah tu ikut dia nak bagi. Anak angkat pun kalau ikut dia nak bagi, bagilah. Kalau tak anak angkat pun ada angkat, saudara angkat, apa angkat-angkat. Dia nak bagi. Nisbah hebah tak ada masalah. Tapi atas nama warasah, atas nama pesaka tak ada. Wal ukhtu, baik, seterusnya adalah ukhtu. Ialah adik-beradik perempuan. Wal ukhtu ni syaqiqatan kanas aw li abin aw li ummin. Apa dia sebut? Quran pun sebut hurimat alaikum ummatukum wa banatukum wa akhawatukum. Masuk akhawat ni sama ada akhawat syaqiqah ataupun li ab atau li Jadi adik-beradik ni semua adik-beradik. Sama ada seibu sebapak atau seibu adalah kita punya mahram. Wal khalatu, dan juga khalah, mak menakan sebelah mak, dan khalah sama juga hakikatan bitawasutin ka au bitawasutin ka khalatil abi au ummi. Khalah ni sama ada khalah haqiqah. Khalah haqiqah ni khalah betul lah, maksudnya mak menakan sebelah mak. Pasal khalah ammah, dia punya matching ni tu. Am ni mak pak menakan sebelah bapa. Ammah mak menakan sebelah bapa. Kalau khal pak menakan mak, pak menakan sebelah mak. Khalah mak menakan sebelah mak. Okey. Melayu tak ada bahasa macam tu, bahasa Inggeris pun tak ada. Dia uncle lah, aunty lah. Arab dia punya bahasa dia tajam macam ni, dari segi spesifikasi dia. Baik, rasa kalau kita biasa jumpa lugah tu tak susah, jadi khalah. Cuma nak ambil faham, dia khalah ni hakikatan ataupun bitawasud. Macam mana bitawasud ni? Dan macam mana hakikah? Hakikah tu adik-beradik mak kita, tu adalah hakikah. Kalau khalah macam mana? Khalah ni dia bitawasud. Maksudnya bukan khalah hakiki. Dia khalah pak kita. Khalah pak kita adalah martabat khalah kita. Boleh faham? Jadi hukum kita tok menakan lah. Tok menakan sebelah mak. Kalau disebab kita lelaki ni, atau kata khalah, bapa kita itu khalah dia original. Kalau kat kita panggil tok menakan kan? Yang tu adalah khalah bitawasud. Tu dia bagi contoh. Contohnya ni, ka khalatil abi. Khalah bagi bapa. Khalah bapa ni, bapa kita. Khalah dia siapa? Khalah dia kita punya bapa, punya mak, punya adik beradik perempuan. Punya gelin sikit. Boleh faham? Khalah tawasud tu. Khalah kita betul siapa? Kita mak kita, adik beradik mak kita. Itu khalah hakikah. Tak ada tawasud. Khalah juga ialah kita, betul? Nak ke bapa ni, dia pergi ke bapa ni. Pasal dia bagi tu khalatul abi kan. Bapa kita lah. Betul, mak dia, nenek kita kan. Adik-beradik nenek tu. Jadi dengan bapa kita, itu khalah dia hakiki. Bila dengan bapa kita, tu adalah khalah hakiki. Dengan kita adalah khalah bitawasud. Boleh? Selalu orang nak mengenal tok menakan, duk pening sini ya. Nak kenal tok menakan, mahram tak mahram, boleh bersalam tak boleh bersalam, beraurat apa dan sebagainya, kena tutup tak kena tutup. Tengok kita kan dia jadi pening pasal tengok tok. Tengok apa? Tengok bapak kita. Bapak kita dengan perempuan tu mahram tak? Ke kita pun adalah mahram juga. Pasal sipir mudah untuk mengelakkan kekeliruan mengenal nasab.
Kalau kita tengok ke kita pasal dia nak pergi bahasa Melayu dia tok menakan mana? Umum tu. Kalau tengok tok menakan mahram mesti dengan bapa kita. Bapa kita tu adalah yang tu mahram dia. Maka mana yang bapa kita itu adalah mahram, dengan kita dia adalah mahram juga. Dengan bapa kita tu mahram hakiki, kita ialah mahram bitawassul. Boleh. Itu bahasa kitab tu hakiki, mana tawassul macam mana. Jadi khalatil abi satu awil atau pada ab saja, ataupun khalatil khalah juga adalah khalah. Jadi tok menakan sebelah mak. Mak kita kalau cuma iktibar dia perempuan lah kan, tapi belah mak dia adik-beradik mak kita dengan adik-beradik mak dia adalah khalah dia kan. Bila mak kita tu adalah khalah dia, kita ni pun adalah khalah kita, tapi bitawassul. Boleh? Kalau menantu tak, menantu dia tak dengan mak tak nilai, dengan motor tak nilai terbatas. Ya. Dengan sekolah tadi. Kita dengan motor kita. Ya. Dengan saudara dia. Adik-beradik mak mentua. Yang tu adik-beradik mak mentua, yang tu isteri kita saja yang jadi khalah. Kak kita bukan khalah, itu khalah import kita. Tapi bahasa import tu. Pasal kita bab musyawarah ni dia tak macam nasab yang dia akan ke atas dan ke tepi. Ke atas dulu tu ke tepi, ke atas ke tepi, ke atas ke tepi. Boleh faham atas tepi tu? Dia atas macam kita. Mak tepi dia. Mak bapak tepi dia. Naik lagi. Mak punya mak, bapak mak punya mak ataupun bapak punya mak, bapak punya bapak, mak punya bapak, naik atas tepi. Naik atas tepi itu khalah. Itu khalah. Kalau bab musyawarah dia tak berjangkit ke tepi. Dia orang tu saja. Bahkan kalau replace pun tak jadi mahram. Replace macam mana? Pak mentua? Jadi mak mentua ke? Bukan. Ni mak mentua replace. Itu kot. Saya tanya cuma tu CP musyawarah ni kerana orang terpelengong ya. Tempat-tempat kita nak mengaji pun selalu susah sikit bab ni, nak ambil kejap mantap ilmu tu kat situ, selalunya kat situ lah. Saya mengaji ilmu antara mula-mula nak blur situ lah. Pasal dia ada mengaji ni memang ada lubuk-lubuk dia yang tempat susah faham, dia blur kan. Bila kita mengaji pening lah sikit tu. Jadi apa CP nak ambil? Kira CP tu yang nak ambil, nak kena ambil faham elok tu. Pasal bila faham CP tu dia tak susah nak lihat selaru lah. Jadi kalau bab musyawarah dia orang tu saja, dia tak jangkit ke tepi. Tak jangkit tepi. Macam menantu pun lah. Menantu pun menantu aja. Adik-beradik menantu apa ke bawah-bawah tak ada pasal. Menantu saja. Okey. Ukhtu, khalah, siap. Wal amatu. Sama juga amah ni hakikatan, jadi amah mak menakan sebelah bapa. Mak menakan sebelah bapa amah. Hakikatan yang hakiki au bitawasutin ataupun tawasud ka amatil abi. Bapa kita mana amah dia, itu adalah amah kita. Pangkat dia pangkat amat bitawasud. Satu Quran sebut ammatukum, bahasa-bahasa jamak tu. Yang ni yang kita belajar fiqh, baru kita faham apa maksud murad jamak tu. Satu, hurimat alaikum ummahatukum. Mak kita seorang je. Siapa ummahat? Bagi bagi ke atas. Yang tu ialah ummahat. Wa banatukum, sama banat tu memang tu hal. Tapi siapa dia? Banat ibni, banat binti. Untuk banat ibni, banat ibni binti. Tu semua banat ke bawah tu. Wa insafulat. Banat. Bila yang tu banat, tu yang akhawatukum. Syaqiqah li abin li ummin. Cuma akhawat. Khalat bitawasud atau bihakiki. Yang tu syarah khalat tu.
Kalau kita baca kitab Jawi ke, kitab Arab ke, dari segi mensyarahkan format yang Quran tu, hurimat alaikum ummahat tu, memang syarah macam tu. Kalau ummahat, alat. Banat, safulat. Akhawat, syakikah, li'um, awli'ab. Kalau naik kholat amat, dia dengan hakikah au bitawasud. Memang itu istilah dia. Cuma kalau kita tak biasa jumpa istilah tawasud tu, dia pening sikit. Macam mana dengan perantara, tak perantara, dengan perantaraan, tak perantaraan tu, dia blur bahasa tu sikit. Baik, kalau berarti tu 7 dah tak? Yang di atas itu, mak, anak, sebelah adik-adik, 3. Khala, tak boleh. Amah, 5 lah. Wal khala, amah. Haqiqatan, tu. Wa bintul akhi. Bintul akhi. Baik, siapa jadi bintul akhi? Adik, bahasa kita anak menakan daripada adik-beradik lelaki. Kita adik-beradik lelaki kita, atau akhi kita, banat dia. Tapi banat pun memang akhi original lah. Yang ni nak faham anak menakan mana yang anak menakan dia mahram, anak menakan entah mahram. Anak menakan betul, anak menakan daripada akhi kita betul. Banat dia. Begitu juga wa banati auladihi min zakarin wa unsa. Begitu juga banat, semua banat daripada aulad. Aulad siapa? Aulad bagi banat bagi auladi, aulad akhi. Banat bagi aulad akhi. Jadi akhi kita, aulad dia. Aulad dia aulad bintun atau aulad dia adalah ibnu lah. Banat aulad dia tu. Banat aulad tu adalah banatul akhi. Baik. Pasal dia ni, kalau dengan nisbah kita bicara ke ammah dan kholah nanti, dia akas, terbalik. Ni terbalik. Pasal kita cucu belakang ni, apa kaedah dia tu? Naik atas dulu, ke tepi. Naik atas dulu, tepi. Jadi siapa kholah, naik atas dulu, ni hakiki. Naik atas, kholah bil tawasud. Jadi kalau kat bawah pun, itu adalah anak menakan. Jadi dengan dia, dengan kita pak menakan. Kita ialah ammah dia. Kita am dia. Kita am. Itu banatul akhi. Bawah dia tu. Kalau dengan dia yang daripada bawah, dia akan tengok kita ke atas, tepi. Kita adalah akhu abi. Boleh faham? Susah kot. Saya nak cerita di akas tu. Jadi asal faham, bagi faham nak menekan dulu. Adik-beradik kita lelaki ni, bagi contoh pasal bahasa Quran pun gunakan belah sebab muharramat lelaki. Lelaki memang adik-beradik lelaki kita, anak dia yang perempuan, tu adalah banatul akhi. Kalau lelaki je nak, kalau lelaki memang lelaki takkan nak kahwin kan. Tak macam mana pun, bawah dia ni. Jadi itu ialah ibnu akhi. Kalau banat tu ibnu, banat ibn akhi, itu pun adalah cucu belakang, tapi daripada ibnin, daripada akhi dia. Begitu juga banat bagi banat akhi, juga adalah cucu menakan. Macam mana nak buat bahasa Melayu tu, takut dia ganggu buah tu. Saya nak tunjuk dengan istilah ke Arab tu saja. Kalau nak tulis rajah boleh kan, tapi agak perlu lagi tu tulis. Kalau tak perlu terus je lah. Kalau agak blur lagi, kena bagi pencerahan sikit. Okey, banat itu akhi. Begitu juga kata dia. Jadi banat tu auladi min zakarin wa unsa. Jadi banat bagi auladnya, aulad bagi akhi. Bagi akhi itu sama ada yang zakarin atau unsa. Yang itu yang jadi akan menakan semua tu. Yang ni pun anak menakan, ni cucu menakan daripada anak menakan daripada adik-beradik kita. Wa bintul ukhti. Bintul ukhti. Wa banatu auladiha, begitu juga banat bagi aulad ukhti min zakarin wa unsa. Sama juga.
Jadi adik-beradik perempuan kita, anak dia, anak perempuan dia tu, dengan kita mahram. Boleh. Selalunya tang sini orang selalu kecoh tang ni, dia jadi masalah tak faham macam ni. Isteri kita, lepas tu macam mana? Adik-beradik isteri kita, anak dia. Jadi orang rumah kita, anak menakan dia kan. Kita macam mana? Selalu orang nak terpelengah itu, tak boleh piah. Dia tak boleh piah. Dia tak boleh piah. Dia tak boleh nampak aku turun pergi ke mana. Kalau isteri kita dengan kakak dia itulah itu. Jadi memang kakak dia betul. Kalau nisbah dia lelaki, kakak dia tu ada anak perempuan. Okey, yang tu memang anak menakan dia, anak menakan kakak kan. Kita bukan anak menakan adik-beradik kita. Tu anak menakan adik-beradik isteri kita. Boleh. Musyawarah tak jadi musyawarah tu. Yang tu tempat-tempat nak keliru situ lah. Bab keturunan ni, pengalaman saya mengaji dan ajar orang duk pening tu, baik orang awam ke, macam kita pun sekali pun, kalau tak awam pun kadang mengaji juga, tapi blur lah bahasa ni pun. Tengok blur tak blur tu, nak tengok situ lah, tak boleh faham tak faham bahasa kita tu. Habis? Tu 7. Jadi kalau sebut sekali lalu, 7 tu macam mana? Bint, tepi, uktun, tu naik cabang, khalah, amma, lagi tepi turun. Tepi turun itu bintul akhi, bintul ukhti. 7. Dia punya kalau sebut raja robot tu kan. Atas semua bawah pintu ini ke bawah. Tepi akhwat, sebapak, bapak si ibu. Tu tepi. Lepas tu macam mana? Naik atas dulu. Naik atas mak. Adik-adik mak. Naik atas tepi. Amah khalah. Ataupun naik lagi. Tu tepi adik-beradik dia. Itu bahasa kita tu belakang kan. Naik atas lagi. Itu adalah amah dan khalah. Naik mak, bapak, tu naik atas lagi. Tepi moyang, naik atas lagi. Monyet apa atas. Naik atas dulu baru tepi. Naik atas dulu baru tepi. Itu yang hakikatan au tawasud. Tawasud. Bawah tu. Bawah sebelum bawah tepi tu. Bawah anak kan. Ni. Adik-beradik, bagi adik-beradik tu. Turun. Anak menekan. Tu anak menekan tu. Bagi pasti adik-beradik tu. Dia tu adik-beradik tu. Dia orang tu adalah adik-beradik. Lepas tu turun. Dia punya kalau nisbah gambar raja dengan guna pohon janggut, pohon manggis. Dulu punya istilah panggil pohon manggis tu. Gambar raja pohon ni macam tu lah. Gunalah istilah pohon. Boleh? Itu nasab 7. Ada soal? Anak saudara sebelah isteri itu tak boleh kan? Anak saudara sebelah isteri tidak. Dia hanya mahram dengan isteri. Kalau dengan sebelah isteri, dia adalah mahram dengan isteri, tapi tak mahram dengan kita. Dia tak mahram dengan kita. Boleh? Si anak menakan isteri yang perempuan, katalah perempuan ni ada adik-adik lelaki dia atau adik-adik perempuan dia. Perempuan ni isteri kita lah. Lepas tu adik-adik lelaki dia, adik-adik perempuan dia, ada anak perempuan dengan dia tu anak menakan dia lah semua kan. Dengan kita itu anak menakan isteri kita. Dengan isteri kita andai kata dia lelaki, yang tu mahram dia lah. Tapi dia ada anak menakan dia yang perempuan tu dengan kita, dia bukan mahram. Boleh? Yang tu masa jawab soalan tu lain. Kalau untuk anak menakan isteri yang perempuan, untuk usaha ini tak lepas Macam mana? company yang nak menakan isteri kita yang perempuan untuk musafir tak boleh. Jadi bukan nak, pasal dia bukan mahram. Bila bukan mahram, nak kita ni sebagai
menyebabkan dia boleh bermusafir nak pergi haji. Kita nak hantar dia pergi sekolah. Tu kalau dengan isteri kita dia tak jadi haram mutlak gitulah. Tapi macam mana pun dia hukum dia tu musafir tanpa mahram. Dengan isteri dia cuma Allah sekalian. Dia hukum mahram dengan isteri lah kan. Sama isteri tak apa, kita jalan ke Kalau bersama dengan isteri macam mana pun dengan isteri kita tak apa. Dari sisi hukum tak jadi haram nak musafir tu dengan sebab ada isteri kita, tak hukum khulwat. Tapi anak menakan isteri tu dia hukum tak ada mahram yang berjalan bersama dia. Tak ada mahram bersama dengan dia. Ni mahram macam ni, kalau sebab kita saya dah lama nak tengok bawah ni, tapi kalau tabung haji dia guna bahasa mahram tumpang-tumpang tu, tak perhatilah. Pasal selama duk mengaji dengan Tok Guru tak pernah ada Tok Guru sebut mahram tumpang ni. Tabung haji mahram tumpang ni banyak ni. Tumpang ni. Kalau ingat kaedah dalam bab musafir tak ada tumpang-tumpang itu. Cuma nak sebut kata dia tak jadi mahram di atas nama khulwah, tapi dia kata anak menakan isteri kita yang perempuan tadi tu dengan kita tak mahram. Jadi kalau kata dia naik sekali kereta dengan kita, tak haram tu pasal ada isteri kita, tak jadi nama khulwat. Tapi anak menakan tu dari sisi hukum dia nak musafir, dia tak boleh qasar jamaah. Macam apa? Dia tu tak ada mahram. Dia tu tak ada mahram. Jadi dia tak dapat rukhsah qasar dan jemaah. Tak ada. Sama si mahram dia juga. Baik sembahyang batal tak batal? Sama Dah kata boleh menikah boleh, baik sembahyang batal lah. Aku dia pun mazhab Hanafi ke tak tahu. Itu kan. Damalan ni dia kena sebut macam tu sikit kan. Dia orang tu banyak mazhab sangat. Jadi dia tak ada pendapat. Jadi dia jawab semua dengan pendapat di atas kepakaran 4 mazhab mereka tu. Dan kadang 4 mazhab pun tak pakai Quran hadis dia terus. Tak batal. Berdasarkan pendapat. Dia orang pakai pendapat dia orang. Dia orang mujtahid semua. Satu sikit nak sebut tadi tak mujtahid dah. Sebut tu nak sebut tadi sikit. Kalau Imam Ghazali dulu zaman dia ada 4 mujtahid. Mujtahid mutlak zaman dia. Imam Ghazali kan silap sebut kan apa ni. Zaman kalau tambah zaman Imam Syafi'i apa kan. Zaman orang zaman dia, zaman tu zaman orang yang gemilang lah pasal apa. Ramai ulama-ulama mujtahid yang boleh diikut. Jangan dia tahu zaman kita pun ramai ulama mujtahid lah. Cuma ulama mujtahid dan mereka rasa mujtahid. Ulama dulu zaman mujtahid yang mereka memang mujtahid. Zaman ni semuanya membengong. Bahasa itu. Tapi mereka rasa mereka mujtahid. Dan ramai dan banyaknya mazhab yang ada. Mazhab Pasir Dengung ada. Mazhab Utsaimin ada, mazhab Ibn Taimiyah ada. Orang-orang yang tak pernah jadi mujtahid. Pula tu macam-macam mazhab dia orang sendiri pun bertelagah. Antara kaedah-kaedah hukum dia orang yang ada lah, boleh tak boleh. Sikit lagi nak sebut tu. Sikit lagi kalau nak sebut masih bab-bab mujtahid yang ada zaman lah ni. Baru ni kan ada sembahyang gerhana matahari. Tuan-tuan dapat video tu, tak dapat ke dengan saya nak sebut? Ada yang dia orang tunjuk satu video ringkas cara sembahyang gerhana matahari. Tok Imam ni pakai songkok GST. Tu ada makmum ni semua pakai tak ada kepiah. Ada seorang tu sembahyang atas kursi sihat, sembahyang atas kursi. Tu masa sujud dia sujud atas angin. Tak ada tengok. Tak ada. Ada biarlah. Saya nak cerita apa? Dia nak cerita sembahyang gerhana. Tapi dalam cerita sembahyang gerhana tu ada sembahyang bodoh dia tunjuk. Apa dia? Sujud tak sujud lantai. Padahal sihat elok lah. Rokok. Untuk sujud atas angin. Sujud atas kursi je lah maksudnya sujud atas angin tu. Video macam tu pun pada dia tak ada salah. Okey betul. Si ajar kaifiat sembahyang ni. Asalnya nak ajar sembahyang kaifiat sembahyang gerhana. Tapi dia ajar sembahyang sesat, boleh sembahyang atas kursi. Sedangkan sihat. Tak tahu dia tak sedar ke tak sedar rasa memang bukan sedar kan orang faham tu. Apa nama dia punya company video tu. Ada berapa minit video itu. Dan makmum pula tu semua tak kepiah. Kata ini geng mana lah buat video ni. Okey. Syab. Wa atafa al-musannifu ala qawli sabiqan sab'a qawlahu huna.
ma'atahlah oleh musannif di atas perkataan musannif sabiqah yang dahulu. Sab'ah tu diataf qaulahu akan perkataan musannif huna di sini. Wasnata ni. Jadi asal disebut dalam mata ada 14 semua kan. Jadi 7 dah lepas, ni sambung lagi 2. Dan 2 lagi kata dia ai muharramat bin nafsi, yang diharamkan dengan nas. Isnata ni birridha, satu dengan susuan. Dan bahasa susuan ni dia pakai wahuma, digunakan 2 ni. Pasal yang ni nas yang ada dalam sebut dalam Quran. Al-ummu murdiatu, ialah ibu yang menyusu, wal ukhtu minar ridha, dan adik-beradik perempuan minar ridha, yang sesusuan untuk bahasa kita. Baik. Jadi kalau ikut disebut berapa? 2 je. Dia sebut 2 ni bukan maksudnya mahram dengan sebab susuan tu 2 je, bukan. Tapi di atas nas sebut. Yang nas datang dengan Quran sebut yang ni haram dengan nas, pasal ayat dia sebut wal muharramat, macam mana dia sebut tadi, bin nas, dengan nas, pasal nas ni Quran lah. Jadi 7 dengan nasab, wasnata ni birida. Birida dia tulis 2 je, tapi kalau ikut rida berapa semua? 7. Haram dengan sebab rida 7 juga. Pasal yahrumu minar ridha ma yahrumu minan nasab. Jadi diguna 2 tu pasal apa? Wahuma ummu murdiah wal ukhtu minar ridha. Dah adik-beradik perempuan daripada susuan. Baik. Kenapa diguna 2? Sedangkan muharramat beridha pun 7 juga. Wa indama iqtasara al-musannifu ala sintaini. Meringkas, hanya saja meringkas oleh musannif di atas 2 lin nas alaihima. Kerana nas dengan Quran alaihima saja. Umur dia ukhtu ridha fil ayah. Jadi nas fil ayah. Wa ila sekiranya tidak, maksudnya kalau tak pandang dengan nas saja, berdasarkan hadis lain yang masyhur sebut hadis tadilah yahrumu minar ridha ma yahrumu minan nasab. Jadi bab nasab ada berapa ni? 7. Jadi minar ridha berapa? 7 juga. 7 juga. Jadi sekiranya tidak, wa illam yakun iktisaruhu ala nas bil ayah fasab'u muharramatu bin nasab tahrumu bi ridha aidan. Maka kata 7 yang diharamkan dengan nasab, tahrumu haram juga ia, sab'u muharramah ni bin nasab bi ridha dengan susuan aidan juga. Macam mana haram dengan nasab, macam itulah juga haram dengan sebab susuan. Kama sayati tasrihu bihi fi kalamil matan, seperti mana yang akan datang atas sayati, ada ya sepatutnya tu. Sayati tasrihu akan jelas, akan datanglah oleh penjelasan bihi bimazkur fi kalamil matan, dalam kalam matan. Kata bihi tu mana? Kata asabu muharramat bin nasab adalah tahrumu bi ridha aidan. Itu bihi. Siap. Yang tu yang dia jadi sebut 2 tu, angka 2. Sepatutnya 7. Kalau sebut sekali lalu, siapa dia 7 dengan, kalau kita faham dengan matan saja 2. Ibu yang menyusu. Jadi mana-mana kanak-kanak lelaki, ibu susuan dia, itu ibu susu dia, haram dia kahwin. Memanglah ibu susu. Antara yang haram kahwin, faham tu, ukhtu minar ridha. Kalau ikut siapa? 7. 7 siapa? Macam mana keadaan nasab? CP yang mudah nak diingat ialah siapa yang menyusu, dia seolah-olah masuk dalam keluarga tu. Itu yang dia punya CP dia. Bila masuk dalam keluarga tu, itu adalah mak dia. Anak bagi perempuan tu ialah adik-beradik dia. Anak daripada adik-beradik dia adalah anak menakan dia. Kalau adik-beradik di susuan dia yang lelaki ialah anak menakan daripada adik-beradik lelaki. Kalau adik-beradik perempuan ialah anak menakan daripada adik-beradik perempuan. Mak susuan dia punya adik-beradik adalah khalah dia. Bapa susu dia punya adik-beradik ialah amah dia. Mak bagi mak dia ialah ummahat dia. Tunjuk lagi. Tunjuklah. Susuan macam mana? Yang mana keluar daripada perempuan ni, beranak daripada dia, itu adalah ukhtu syakikah, ukhtu dia, akhwat dia, ukhtu dia. Cuma dia
dengan sebab susuan. Andai kata kalau kata keluar satu perut, satu mak satu bapa, itu adalah syaqiqat dia, ataupun akhawat dia li ataupun akhawat dia li ab. Itu 7. Jadi kaedah sifir dan ingat bab menyusu ni, siapa yang menyusu dia telah diimport masuk dalam keluarga tu. Jadi siapa yang ada di keliling dia, 7 macam kita sebut bab nasab tadi, itulah 7 muharamat dia. Tak. Itu kaedah nak bagi faham tak terkeliru lah. Ada beradik susuan ni punya keluarga tu lain lah. Adik beradik susuan dia punya keluarga macam mana tu? Dia ada seorang lain pula yang asing menyusu sama dengan ibu tu. Keluarga adik-beradik dia. Jadi kaedah dia, siapa yang menyusu dengan perempuan tu, itulah yang akan jadi beradik. Kalau katalah kita disusukan tu, kita dah masuk dalam keluarga tu, siapa yang, kalau ni sebab ibu susu kita tu, yang dia menyusukan tu, siapa yang kena susu dengan dia, itulah yang jadi keluarga kita. Adik-beradik susu kita. Jadi yang tak menyusu dengan perempuan ni, mak adik-beradik susu kita tu, yang tu orang asing. Orang asing lah. Jadi yang masuk tu siapa? Siapa yang menyusu saja. Siapa yang menyusu saja. Boleh. Kalau CP Melayu ni, kalau nak pakai macam ni ya. Yang tu CP kitab kan. Macam mana pahaman orang Melayu keluarga angkat? Macam itulah pahaman sepatutnya keluarga susu. Kan bila keluarga angkat, kau anggaplah makcik dengan pakcik ni macam mak bapak kau sendiri. Anak-anak makcik ni macam adik-beradik kau. Jadi adik-beradik makcik ni ialah pak menakan kau lah, macam tu kan. Dan macam kau masuk dalam keluarga kami, sedangkan angkat je pun, bukan bagi susu, bukan bagi teh apa, bagi teh, macam tu lah bahasa kan. Bukan bagi susu. Macam mana pahaman Melayu keluarga angkat, itulah pahaman susuan sepatutnya. Sepatutnya keluarga angkat macam mana? Tak ada kena-mengena langsung buat tu. Ada pula boleh anggap mak bapak orang sebagai mak bapak kita. Kepala otak kau. Mula saya punya bahasa kasar kepala otak je lah. Tak kita kucing lah keluar. Okey. Pasal Melayu ni tu. Bahkan itulah yang di-viralkan dalam masyarakat kita. Keluarga angkat, universiti. Tak mahu orang universiti yang cerdik-cerdik pula kan. Anak kita semua bodoh-bodoh kan. Masuk budak universiti ni masuk kampung macam mana? Program keluarga angkat. Yang ni serah keluarga angkat ni. Ya, tepuk tangan. Ni keluarga angkat. Jadi keluarga angkat banyak. Dan keluarga angkat memang dapat lesen tu selalu ayat tu. Betul tak? Anggaplah makcik ni siap taklimat lagi. Tuan-tuan semua ni keluarga angkat ni. Kita ada hubungan dengan USM ke apa kan. Taklimat tu sendiri dia beritahulah. Anggaplah macam mana anak sendiri. Bangang mengajar syariat. Ini yang macam mana nak bagi betul ni, macam-macam bab ni. Bab Minang pun pening, bab ni pun pening, semua pening. Syariat celaru habis. Dia jadi syariat Malaysia. Malaysia punya acuan. Dia bukan ikut konun ilahi lah. Bukan ikut mansya'i ilahi. Bukan masyiatillah. Malaysia I. Malaysia I. Masyiah. Kepala otak I. Memang buat hukum akam ni je. Dia perhati yang keliling kita. Semua hukum akam ni. Kalau dari segi pahaman pun, cuti apa tak cuti, nak sambut pesta tak sambut pesta, dia mansya'i. Dia bukan mansya'i ilahi lah. Dia mansya'i Malaysia'i kan. Sambut Christmas, semua perayaan di Malaysia ialah perayaan kita. Dia buat satu Malaysia. Dia buat agama di sini. Sampai dia boleh kata ini adalah acuan kita. Seolah-olah dia jadi Tuhan buat acuan. Kalau Imam Syafi'i dia sebut apa? Man syarra man hasana tu buat istihsan. Man istahsana faqad syarra. Imam Syafi'i kalau buat istihsan pun dia bangkang. Maksudnya pandang baik. Istihsan salah satu daripada qawaid istinbat hukum yang mukhtalaf kan, bukan yang muttafaq. Kalau istihsan pun man istahsana faqad syarra. Macam ini. Siapa yang istihsankan hukum syarak, faqad syar'a, dia telah buat syarak sendiri. Itu yang mukhtalaf tu. Kita dalam Syafi'i tak ada dalil istihsan.
Dia ada apa? Ittifaq tu Quran hadis, cuma qiyas dan istishabul asli. Itu ada kan. Syar'u man qablana apa tu, tapi yang ni istihsan daripada mujtahid, dia tak dipakai dalam kaedah kita Syafi'iyah. Kerana dia kata-kata Imam Syafi'i tu, man istahsana faqad syar'a. Kalau istihsan mujtahid pun dah dianggap syar'a. Ni yang macam mana? Mukhtalif terus. Bukan mukhtalaf dari segi nak jadi sibah hukum. Khilaf langsung daripada hukum syarak. Macam mana? Dia kafarah tu kalau ikut tu bukan syarak. Sikit ke keluarga angkat tu? Ya. Dalam macam yang menimba yang pasal tujuh dari yang Quran ni, kalau katalah seorang tu berfungsi, kalau katalah macam kita orang tahu kita mesti akan kena saya ini jika macam apa yang kita berfungsi ada takut Kita takut kami dengan yang yang kena declare tu apa? Kita sendiri kena introduce siapa kita ni. kalau maksudnya takut terjadilah kita kahwin kita tengok biasanya tentu kalau macam masa kita orang tahu kita sebab kita nasab kan. nasab semua yang Susuan. adakah perlu kita beritahu semua yang saya kenal dengan perempuan ni ada kena dengan perempuan ni takut kena dengan dia penting. Dia sepatutnya bab susuan ni yang kena declare tu bukan kita. Orang yang menyusu tu lah kan. Siapa yang bertanggungjawab menyusu, dia itulah yang kena maklum pasal dia yang import siapa yang dia beri susu untuk jadi keluarga dia. Dia yang kena declare. Dia kena isytiharkan. Begitu. Yang ni budak ni aku pernah susukan. Jadi sekarang dia ni masuk dalam keluarga kita. Mahram siapa. Dia lah kena maklum kan. Dia jadi informer dia. Bukan kita pula pergi aku pernah susu dengan perempuan ni. Mana kita nak kenal keturunan dia. Tapi dia yang sepatutnya beritahu siapa yang keliling dia supaya orang alert. Yang ni budak ni pernah menyusu dengan saudara kami yang ni. Jadi dia orang lah akan menentukan boleh tak boleh tu. Macam dia buat kat kita sendiri, memang kita dah kenal kalau kita kena tahulah status kita dan kena berwaspada lah sikit dari segi nak memelihara takut jatuh dalam syubhah tu. Atas kata nisbah tanggungjawab sepatutnya siapa yang mengambil sebagai anak susuan tu, dia lah orang paling besar untuk memaklumkan siapa yang nasab keliling dia untuk memastikan yang ni jangan tak kenal, yang ni ialah anak susuan aku, dia dah ada dia masuk keluarga aku seolah-olah dia anak aku. Itu kot. Anda kata yang bukan yang kita ni tak mandi. So kita ada syariat ataupun ada memang kena. Cuma kalau tu yang dia ada dalam fiqh, andai kata dia tu dah berkahwin, katalah misalnya sebut misal adalah kahwin kan, misalnya kahwin dengan istilah hukum dia tu hukum mak menakan susu, katalah gitu kan. Mak menakan susu pun pasal yang ni daripada adik-beradik sebelah pak yang sibuk sebelah pak kan dia jadi jauh-jauh sikit tu. Orang ni kena bukan kenal apa, menyusu apa, kahwin pergi ziarah, pergi tak? Hai, engkau ni bukan anak saya ni ke? Ni anak susu aku. Dia akan betul yang hasil macam mana? Qad hasal ma hasal, dia akan jadi hukum wati syubhah tu. Jadi yang hasil macam mana? Sayang, bagus, baik macam mana pun terpaksa dipisahkan. Jadi anak apa yang hasil, tu yang dibagi anak wati syubhah. Dia tak jadi zina. Cuma itulah hukum tak cermat sikitlah kepada hukum syarak tu. Macam mana kalau dah jadi macam mana? Dia tak nama zina, hasil itu adalah dipanggil wati syubhah. Dalam wati syubhah sah dibintikan kepada si bapa. Sabit keturunan, sabit nasab, sabit perwalian, sabit bersaka. Sabit bersaka. Itu buat wati syubhah. Baik. Baik, wal muharramatu binasi arbaun bil musaharati. Dan kata dia yang muharramat dengan nas, dengan Quran, dengan ayat yang disebut dalam sebagai kepala dalam matan tu,
Yang muharramat binas arbaun bil musyawarah. Ada 4 dengan sebab musyawarah. Dan musyawarah ni memang ni 4 ni saja. Bahasa musyawarah ni bahasa kita lama persemendaan. Ada orang boleh syarah sikit lah kenapa pakai semenda ni benda. Ini bahasa lama yang kita dah pakai, tapi lama-lama ni orang tak faham macam mana semendaan. Sebut semendaan orang pelik. Orang yang biasa mengaji persemendaan. Dia faham persemendaan tu terjemah bagi musyawarah. Sohri tu. Ada kod boleh bagi penjelasan. Ada. Biasa dengar syarahan tu. Memang kita pakai bahasa kitab terjemah ni pun memang dia pakai bahasa lama tu ya, persemendaan. Cuma kena fahamlah musyawarah tu apa. Baik. Arbaun bil musyawarah. Cuma bermusyawarah ni apa? Bermenantu mentua. Itu kan? Bahasa itu bermenantu mentua. Bermentua menantu. Kalau sebab berbesan, bukan juga. Pasal besan tak jadi musyawarah. Mertua dan menantu menyebabkan musyawarah. Begitu ya, bermentua menantu dan berkahwin juga menyebabkan musyawarah. Berkahwin, pasal berkahwin, kalau kita kahwin dengan perempuan yang ada anak perempuan, anak tiri. Tu anak tiri ialah musyawarah. Bapa apa lagi? Kita kahwin dengan seorang perempuan, mak mertua, tu mak mertua. Jadi musyawarah ni mahram yang sebab bermenantu, bermertua dan berkahwin. Kahwin tu isteri tu taklah jadi musyawarah. Siapa musyawarah? Mertua. Berkahwin. Siapa yang musyawarah? Anak tiri. Berkahwin. Siapa lagi yang musyawarah? Menantu. Itu musyawarah. Jadi ada arbaun. Jadi kalau dengan matan tu dia kata ada 14, 7, 2, ni 4. 13. Ada satu lagi nanti dia haram sementara. Itu berdepan. Itu yang buang angka ni 14 ni. Baik, muharramah bin nasi arbaun bil musyawarati wa hunna. Mereka itu siapa dia? Pertama ialah ummu zaujah. Ya. Ummu zaujah ni satu je. Ummu betul. Ummu zaujah. Kalau nak naik pun memang betul. Bagi zaujah. Atau kita pergi isteri kita punya nenek betul. Bagi dia. Bagi dia adalah mertua kita lah, tapi mertua ambil tawasud. Disebut wain alat umah sekali pun ke atas tapi sawawun min nasabin, dan ni sama ada dengan nasab atau ridha atau berida. Cuma bab ridha ni kita Melayu ni memang sikit sangatlah bab ridha ni. Bab ridha ni cukup sikit. Antara sebab sikit tu siapa? Pasal tak ada hukum madu-madu tu. Satu sikit. Kalau berlaku bab madu ni memang dia akan jadi popular bab ridha ni. Betul lah. Yang ni baru bersalin. Dia sakit kena masuk hospital apa, siapa nak ingin susu dia? Madu dia lah. Bila madu dia nampak, yang ni madu dia, bukan anak dia. Tapi bila bagi susu, memang hukum anak madu kan. Suami sebab dia adik-adik sebapak, untuk bagi susu pula. Adik-adik sebapak dan sesusu. Cuma kita bila dah kurang institusi perkahwinan yang berbentuk poligami ni, dia ridha ni macam tak boleh Antara ridha juga pasal nisbah orang dulu, mereka kadang-kadang berkahwin dengan orang yang tak berkualiti. Boleh kurang itu sikit, dah syarah kot aku. Maksud tak kualiti macam mana? Kadang suami tak bercerdik, kadang isteri tak bercerdik kan. Untuk macam mana nak cerdik kan budak ni? Nak dapat genetik cerdik kan? Macam mana? Cari ibu susu yang ibu tu cerdik, ataupun bapa ibu susu tu, suami. Maksudnya kalau budak ni menyusu, dia akan jadi bapa susu lah kan. Suami bagi ibu susu tu adalah cerdik. Anak akan jadi cerdik. Pasal dia seolah-olah macam pengaliran genetik melalui susuan. Tapi tak dapat DNA.
Sikit dengan bahasa itulah kan. Kaedah nak bagi anak cerdik, kaedah sesuai. Tu cari dalam kalangan kita siapa kawan-kawan kita yang dia ni isteri dia cerdik, suami dia cerdik, anak kita tak apa cerdik. Macam mana? Maksud anak kita tak apa cerdik tu pasal tengok yang dulu-dulu tak apa cerdik kan. Ni lagi cerdik sikit macam mana? Cari ibu susu yang cerdik. Pasal selalunya atas faktor asbab, kalau daripada siapa yang menyusu ni cerdik, akan jadi cerdik juga ni. Pasal kita diharamkan itulah zina apa pasal kongsi bapak lah benih macam-macam tabur pada satu ladang, mana boleh faham kot bahasa itu kan. Betul, memang suami akan ada satu je. Betul, macam mana nak jadi kepelbagaian perangai, sifat, kecerdikan genius dia tu, geniusly dia macam mana nak dapatkan juga ke dia. Sharekan dia punya susu, sharekan susu, ibu susu dia banyak. Rasulullah ni berapa ibu susu? Suwaibatul Aslamiyah dengan Halimatul Sa'adiyah. Memang keturunan baik-baik. Memang keturunan orang cerdik-cerdik. Lepas tu ibu yang solehah. Tengok macam mana asbab tu. Asbab tu. Kita cerita asbab ni. Bagi cerdik semua Allah Ta'ala belaka kan. Tapi atas cerita asbab. Dalam persyariatan yang ada. Minasab au ridha. Sawa'un waqa'a dukhulu zawji bi zawja am la. Sama saja kata dia. Waqa'a dukhulu zawji, berlaku oleh dukhul zauj dengan zaujah dia, am la, ataupun tidak. Betul. Jadi dia goyahkan kepada mak isteri. Bahasa kita mak mertua kan. Mak mertua jadi mak mertua, sama saja waqa'a dukhulu zauji, berlakulah oleh dukhul suami. Suami itu nisbah kita lah. Kalau kita kahwin bi zaujah dengan isteri kita, amlah ataupun tidak. Ibu mertuaku adalah ibu mertuaku. Walaupun dengan hanya akad nikah, lepas tu berlaku bercerai dengan isteri. Ibu mertuaku tetap ibu mertuaku walaupun isteri tak pakai lagi. Bini bila tak pakai lagi, dia jadi janda beriah tu satu hal. Tak ada edah pada dia. Tak ada hubungan lah dengan dia. Dengan dia. Tapi ibu mertuaku dengan akad. Terima je aku, terima nikahnya. Ibu mertua adalah ibu mertua. Sampai kiamat. Sampai kiamat. Walaupun tengok salam-salam bini, tengok mak mertua comel lagi pada bini. Macam mana? Silap kau yang kau baik, kau yang mak kau lah bagus. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Ibu mertua tetap ibu mertua sampai kiamat. Hatta kalau dah berlaku dukhul, dapat anak apa, bercerai. Macam mana? Boleh pergi singgah makan nasi ke rumah mak mertua. Walaupun kat situ ada janda. Janda tu bini kita dah bercerai tu. Macam mana? Dengan mak mertua tu ada hubungan yang dah sampai kiamat. Sampai mati. Dia tak mansuh yang ada tu. Satu kalau orang tanya ni, boleh tak kita tak pakai lagi bini, salam tu pergi rumah mak mertua dah, boleh salam tak dengan mak mertua? Mak mertua boleh, pasal mak mertua dah jadi mertua dan dia akan jadi mahram dengan sebab musyawarah bil akdi. Sawa'un kita dukhul dengan isteri ni ataupun belum dukhul. Sama ada selepas tu bercerai atau tak bercerai, ibu mertua lah tetap ibu mertua. Tinggi juga martabat ibu mertua ni. Baik. Warrabibatu, dan seterusnya adalah warrabibah. Rabibah ialah anak tiri, anak perempuan tiri. Anak tiri perempuan. Itu lah bahasa dia. Anak perempuan tiri kan anak tiri perempuan. Anak tiri yang perempuan. Baik, siapa dia rabibah ni? Bintu zaujah. Anak bagi isteri. Cuma anak bagi isteri ni dia ada kaid. Iza dakhala bil apabila dukhul zauj bi dengan mak. Masuk ni siapa? Zaujah. Katalah kita kahwin dengan seorang perempuan ni ada anak perempuan. Akad nikah terima, aku terima. Jadi memang ni isteri. Anak tiri kita tu macam mana? Mahram lagi tak? Belum mahram lagi. Dia belum mahram lagi dengan akad. Dia mahram bila kita pakai mak, baru anak tiri ni jadi mahram. Jadi dari segi anak tiri dia boleh macam ni, kahwin dengan mak,
Betul. Wah balik jumpa mak orang tua, pak orang tua apa katalah gitu. Balik-balik tengok anak tiri, alah silap kahwin dengan mak, baik kahwin dengan anak. Tadi silap kahwin dengan anak, baik kahwin dengan mak, itu tak boleh. Itu tak boleh. Pasal ibu mertua ada ibu mertua dengan sulbi akdi. Tapi kalau anak tiri macam mana? Alah silap kahwin dengan mak, boleh nak kahwin dengan anak. Mak dia bagi tak bagi macam pasal. Tapi dari segi hukum syarak, boleh tak cerai mak yang tak pakai lagi ambil anak tiri? Boleh. Pasal apa? Pasal syarat untuk jadi anak tiri ialah dengan dukhul. Kalau nisbah orang lelaki kepada orang perempuan yang dia kahwin macam ni. Dia berbeza nanti musyawarah nisbah anak perempuan dengan anak perempuan. Kita dengan bapa kita kahwin. Yang dipanggil ummu ab. Ummu ab, zaujatul ab. Itu pun musyawarah juga. Cuma dalam matan asal disebut dua, kita sebut pilah tu dulu, lagi disebut matan dalam syarah. Isteri bagi bapa kita. Hurimat alaikum ummatukum, sebelum tu. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Jangan kamu berkahwin ma nakaha abaukum, perempuan yang mengkahwinkan dia oleh abaukum. Bapa kita kahwin dengan seorang perempuan. Bila nisbah bapa kita kahwin perempuan, itu isteri dia. Itu hukum mak tiri kita. Ni. Kalau mak tiri, kalau nisbah kita lelaki kepada mak tiri, walaupun bapa kahwin, mak tiri itu bapa tak pernah pakai. Pasal bapa dah umur 90 tahun. Mak tiri pula umur 18 tahun. Kahwin kupu, tak ada masalah kan. Bapa pun tidur sebelah je lah. Contohlah kan, maaf saya punya bahasa tu saya nak cerita tak pakai lagi. Walaupun tak pakai, saya tengok bapa meninggal, boleh lah ambil mak tiri. Bapa tak pakai? Kalau bab kita dengan manakah abaukum, kalau nisbah orang lelaki dengan mak tiri, tak syarat bapa dukhul. Tapi kalau nisbah perempuan dengan bapa tiri, boleh, faham? Perempuan, jadi dia ada mak dia. Sekarang mak dia kahwin satu lagi, kahwin lain. Dapat bapa tiri. Perempuan dengan bapa tiri dia, syarat bapa tiri pakai mak dia, baru mahram dengan dia. Tapi kalau kita anak orang lelaki, bapa kita kahwin dengan seorang perempuan, tak syarat bapa kita pakai perempuan tu. Tapi dengan berkahwinnya sulbi akdi, dah hukum mak tiri sampai kiamat. Tak boleh usik rumah tu. Salam memang mahram sampai kiamat. Boleh. Tentu tempat-tempat beza. Yang ni pun tempat-tempat selalu nak terpelengong sikit. Kenapa yang ni syarat dukhul, yang ni tak syarat dukhul? Syarat dukhul tu nisbah kita kahwin dengan perempuan dengan anak tiri, dengan anak perempuan. Tapi kalau bapa kita dia lelaki, kita anak dia, anak lelaki, bapa kita kahwin, jadi mak tiri dengan nisbah kita tak syarat bapa kita pakai. Itu ada sebut tu wa zaujatul abi, isteri bagi bapa. Isteri bagi bapa ni wa in ala, sekali pun ke atas. Isteri bagi datuk. Tok kita kahwin lain. Mahram. Moyang kita kahwin lain. Mahram. Satu nak banyakkan mahram ni, suruh bapa kahwin banyak. Bapa kahwin banyak, tok kahwin banyak. Apa? Hukum mak zaujatul abi, mak tiri lah kan. Hukum kita mak tiri lah. Hukum mak tiri kita ramai mahram lah. Mahram. Jadi orang ambil berat yang kita ramai. Kau tak ibu ya? Ibu tunggal pula tu. Okey. Saja berpuasa gitu kan. Wa inala. Baik, lagi siapa? Zaujatul ibni. Isteri bagi. Kalau berarti tu tang zaujatul abi dia tak ada kait apa-apa. Dengan zaujah je. Jadi bila zaujah, sama ada dukhul tak kira. Zaujah je. Jadi je sah akad nikah. Zaujatul abi. Mana? Begitu juga wa zaujatul ibni. Wa in sabula. Isteri bagi anak lelaki. Anak lelaki kita dia kahwin.
Kahwin je. Walaupun suami anak kita tak pakai lagi menantu tu. Sama ada mati ke bercerai ke, menantu tetap menantu. Jadi yang kaid dukhul ni tak mana? Kaid dukhul nisbah kalau kita orang lelaki kahwin seorang perempuan yang ada anak perempuan, yang tu je syarat untuk menjadi mahram dengan anak tiri yang perempuan, adalah syarat dukhul mak dia. Yang tu je yang ada syarat dukhul. Yang lain tak ada syarat dukhul. Ya, Quran juga fa in dakhaltumuhunna fala junaha 'alaiha, sebut dalam Quran tu. Ya. Kalau zaujatun ab wa in ala, kalau kita menantu. Kalau kita menantu, tadi sebut dah masalah tu kan. Untuk menantu tak jadi mahram dengan musyawarah. Pasal dia bukan zaujatul ab. Itu zaujatu abi zaujah. Okey. Itu zaujatul abi, bukan? Abi zaujah kan? Abi zaujah. Zaujatul abi. Bukan? Zaujatu abi zaujah. Itu yang saya sebut tu. Jadi dia adalah isteri kepada bapa isteri kita. Jadi isteri kepada pak mertua kita. Kalau ummu zaujah, tu mahram kan. Yang ni bukan ummu zaujah, ini ialah zaujatu abi zaujah. Ni tak mahram. Tak mahram. Jadi maksudnya katalah macam ni, pak mertua kita, mak mertua dah meninggal ni. Pak mertua kahwin lain. Tu pak mertua pun tak ada. Macam mana? Tak ada duduk rumah tu lah, kita tak boleh kahwin tu kan. Dengan bini kita, yang tu mak tiri dia. Mak tiri dia, betul tak? Tapi kita boleh ambil mak tiri dia tu untuk jadi isteri. Perang tak perang tu lain hal. Boleh impun sekali tak? Dia tak boleh impun ni kalau yang adik-beradik hubungan mak menakan, yang ni mak tiri. Ni kita dah. Seingat boleh impun sekali mak tu. Cuma orang bagi tak bagi, selera tak selera, jadi tak jadi, tu satu hal. Saya pernah dengar kes yang pernah berlaku. Ini pejabat agama pun tak tahulah pengurusan, tapi kes macam ni. Seorang bapa ada anak lelaki seorang, itu kahwin pula, memang menantu ni pun sedara mara pun tak ada. Kahwin, lepas tu anak dia mati. Lepas tu macam mana? Kahwin dengan menantu dia tu. Siapa? Dah dapat cucu apa? Siapa nak jaga cucu? Siapa nak jaga menantu ni? Macam mana? Kahwin dengan menantu. Oh no. Ada kes macam tu Malaysia. Boleh dengar pun sakit kepala dia. Macam mana tu? Memang kena pisah. Apa yang dah jadi, dia atas bodoh dia tu, hati syubah lah pasal dia orang bukan masuk zina. Tapi macam mana boleh pelepasan pejabat agama boleh pergi menikah? Kalau tak ada pakai surat nikah apa tu, ni surat nikah dia keluar kan. Macam mana? Tak tahu status ke? Macam mana? Keisi borang tak betul ke apa? Mesti orang statement tak betul. Kemudian lepas pandangnya dia orang. Dia bukan kepada saksi. Jadi orang kampung pun tak berkenal isi. Kawan pun simak borang pun ngantuk je. Tu yang kadang borang tak selesai ke. Dia kena orang hidup ni dengan cerita. Ni siapa. Ni boleh tak boleh. Apa hubungan. Dia sedang baca ni bukan dapat maklumat semua. Ni masalah tu terpecil lah tu. Tak ada siapa nak bela dah. Orang tu duduk serumah. Dia boleh duduk rumah sahaja je. Baik kahwin terus menantu katanya. Anak pun dah mati. Menantu pun lawa lah tu katanya. Bagus lah tu. Kahwin lah. Menantu pun tak susah hati nak terima. Pak mentua je. Semua relax, cool je. Tak ada masalah. Semua golongan bang angin. Okey. Sebut bahasa itu senang. Susah hati lah. Tak tahu saya dengar tu. Alah, teruknya masyarakat kita. Sedih. Jahil bah agama kita sampai macam ni lah. Tuan-tuan pergi pejabat agama, kalau ada kawan-kawan yang pergi duduk tempat tu lagi orang kita tanya. Tambah tanya babak kaunseling ni. Allah, letih tengok ni.
Saya ada kawan seorang yang baru masuk tempat kaunseling, baru kerja berapa bulan, setahun dah tak? Kat setahun je lah. Allah, letih dengar dia cerita. Baru ni dia cerita apa-apa. Tapi cerita bab talak lah. Waktu duduk serumah pula tu, Allah, pening. Dah lah talak, umur pun dah 60 dah, nak mampu dah. Boleh bercerai lagi. Dah bercerai macam mana? Rumah lain tak ada, duduk rumah tu juga lah. Lepas tu macam mana hukum dia orang punya edah apa ni? Rujuk tak rujuk? Memang tak rujuk. Selain tak bagi 3 kali terus pula tu. Tapi duduk serumah, habis edah tak habis edah? Sepatutnya mana boleh 2 sekali. Dalam bukan lelaki bini. Maksudnya rumah lain tak ada, takkan tidur masjid Ustaz. Habis tu takkan nak tidur kat rumah, bukan bini kau. Bidik lain. Bidik lain pun kalau kau tak boleh duduk serumah. Kalau nak boleh duduk serumah pun bapak perempuan tu ada. Jadi tak akan berlaku apa-apa lah kan, disebabkan ada bapak ni, katalah contoh itu. Barulah nanti istilahnya habis edah dengan habis edah yang sepatutnya lah. Apa nak sebut ni ya? Mak edah. Apa itu nak tanya? Memang ada dalam fiqah masalah tu. Allah SWT. Rujuk tak boleh. Kalau katalah dia duduk dalam rumah tu juga, sikit masalah macam ni. Dah sebut tu, sebut bila. Boleh share, tak boleh share, faham tak faham, tanya lain. Katalah, ni suami isteri bercerai. Cerai telah 3 pula tu. Tapi dah tak ada rumah lain, dia balik juga. Tapi kata dia, kami tu memang tak buat apa-apa dah. Kami pun memang tak boleh duduk sekatil lah. Pening kata dia, orang satu. Bercerai sampai telah 3 tu. Tapi bilik lain. Tapi duduk serumah. Macam mana dia orang punya kes ni macam mana? Kalau ikut dah haram duduk serumah tu. Dah telah 3. Untuk macam mana? Edah dia takkan selesai melainkan suami keluar. Tapi suami memang tak boleh rujuk. Kalau katalah talak 1 kali pun ataupun talak 2, kalau ikut dia boleh rujuk. Tapi duduk serumah. Bila duduk serumah, rujuk memang tak rujuk. Adakah edah dia habis? Keedahnya selagi dia tak keluar rumah, nisbah perempuan tu punya edah tak akan dimula kira. Untuk kira edah dia untuk boleh kahwin dengan lelaki lain. Tetapi nisbah kalau katalah nikah tu nikah 1 atau nikah 2, suami ni tak boleh rujuk pada isteri tersebut jika dah habis edah sebenarnya. Katalah edah dia 3 kali haid, katalah contoh kita sebut dengan 3 bulan. Dah habis tempoh 3 bulan tu, suami katalah cerai talak 1 atau talak 2, tapi dia masih balik di rumah tu. Istilahnya duduk sebumbung lagi, duduk serumah lagi. Walaupun bilik lain-lain. Walaupun memang tak buat benda haram apa-apa sekalipun. Dia memang tak boleh rujuk pasal tempoh edah dah habis. Tapi untuk perempuan tu boleh berkahwin dengan lain, dia tak akan boleh berkahwin dengan lain melainkan bermula edah dia bila suami keluar dari rumah tu, baru bermula tarikh edah untuk perkiraan edah dia untuk boleh kahwin dengan suami lain. Selagi duduk serumah, dia perempuan ni tak akan boleh, pejabat agama mengeluarkan satu statement kata telah bercerai, dah habis edah untuk membenarkan dia berkahwin dengan suami lain. Kerana suami yang lama tu walaupun nisbah dengan tempoh bercerai dah habis, ni memang tak boleh rujuk, tapi masih balik di rumah tu. Boleh faham saya kawan? Tu fik yang ada kan. Yang pula tu benda tu memang berlaku lah ni. Dan kawan-kawan saya yang jenis ada yang kenalan yang duduk tu, dia kata memang banyak suami isteri yang berkahwin, bercerai, dah tak ada rumah lain, nak pergi balik rumah mak rumah malu tempat kerja bawah situ, orang ni pun kerja tempat situ, macam mana? Balik jugalah rumah situ. Cuma aku lah. Cuma sabit tak sabit. Edah tu macam mana? Edah nisbah rujuk macam tu. Dia tak boleh rujuk selepas dia bercerai. Kalau talak 1 talak 2, bila dah habis edah. Tapi untuk kiraan boleh tak perempuan ni kahwin dengan orang lain, dia tak akan selesai melainkan kena suami keluar dari rumah tu. Baru bermula edah untuk kira masa yang menyebabkan selesai edah, dengan tu baru oleh isteri ini dikeluarkan surat oleh pejabat agama untuk berkahwin dengan lelaki lain. Keluar tu kalau ikut keluar nisbah nak bagi tempoh beredah dia selesai. Masih edah kan dia bagi wajib tempat tinggal tapi selagi tak keluar, macam mana nak hukum berpisah? Boleh jadi berlaku apa yang tak sepatutnya berlaku. Dan atas syubhah dalam mazhab lain, misalnya Hanafi, dia boleh jadi rujuk dengan wati walaupun tak ada lafaz. Pula tu wati dengan niat untuk rujuk. Kita Syafi'i tak boleh, dia mesti berlafaz, kita baik semula dan sebagainya.
Di atas ada syubhah di situ, maka tak dikeluarkan surat untuk menyatakan boleh perempuan ni kahwin lain, melainkan jika memang suami keluar untuk selesaikan masalah iddah, barulah nanti perempuan ni boleh dihantar balik apa dan sebagainya. Sebab nak kahwin dengan orang lain pun baru boleh dikeluarkan kebenaran tersebut. Yang tu pun dalam fiqah ada bab-bab halus bahas tu. Dan zaman ni dengar sekali sebut banyak masalahnya. Banyak sangat. Dia kena dapat perintah mahkamah untuk keluar ni. Itu yang kalau ada topik fiqah pun, selama-lama jika dalam serumah itu tidak ada orang yang baligh yang boleh menghalang daripada boleh berlaku benda yang ihtimal tadi. Boleh jadi sekali orang tidur sebilik sekatil, macam-macam lah boleh jadi ya. Mestinya ada bapak perempuan tu, ataupun ada anak bagi perempuan tu yang memang dia tahu ni dah dia jaga, dia takkan bagi bapak dia tidur dengan mak dia pasal dah tahu mak dia dengan bapak dia bercerai, katalah macam tu kan. Ada orang baligh yang macam ni dalam rumah, serumah, dan tak ada istilah yang boleh jadi khulwah antara dua suami isteri yang telah bercerai ni, barulah walaupun duduk sebumbung tapi ni bilik lain, ni bilik lain, rumah pula besar contohnya, boleh diasingkan, tambah pula boleh berdinding, pintu lain aku pintu lain. Kalau memang macam tu yang boleh. Tapi kalau kata pintu yang satu tapi yang bilik lain aku bilik lain, tapi ada ni anak, bapa, saudara mara yang duduk dalam tu adalah dalam satu rumah tu, yang menyebabkan tak berlaku apa yang boleh ihtimal, maka baru dia akan habis iddah untuk rujuk, dah habis iddah untuk boleh berkahwin dengan orang lain. Ada pendetilan macam tu. Kita pun kita besar-besar tu sebut tu. Kita tak ada lah. Kadang-kadang share maklumat tu dengan orang tu, the best sikit lah. Yang tu yang kata kita kena mengaji lagi. Dah rasa reti lah. Jumpa hari ni bodoh lah lagi. Jumpa hari ni bodoh lagi. Lagi belajar lagi banyak bodoh banyak. Tapi ada orang kata tak payah belajar lah, cukup hampa ni pegawai kerajaan. Atas habis kursus dah. Habis kursus ni budak-budak sekolah, kolej apa ni. Sekarang kita dah pegawai pejabat bawang kerajaan. Waktu semua pengurus pangkat tinggi-tinggi lah tu. Hampa tak payah kursus apa dah. Dia lupa hadis Nabi kot, talabul ilmi minal mahdi lal hadi. Pelik-pelik tu. Kalau dia kata tak payah mengaji, bagi soalan suruh dia jawab. Bagi soalan macam ni misalnya. Lontak dia jawab macam mana. Tahu pun menggelabah. Tahu pun kata tak reti. Tu kena belajar lagi tak? Kena belajar tak? Aku tak pergi jawapan, saja gantung. Pergi kursus sekali dengan aku. Macam mana? Baru nampak reti tak reti. Ya ke? Jom dia dengar. Gantung dia sikit, talik dia sikit. Mari. Dengar. Oh, dia nampak bodoh. Kau dia rasa dia pandai dia lah. Tanya masalah kat aku. Is'al. Ajib. Jawaban. Wafian. Konon. GST. Baik. Kemudian wal muharramatu as-sabiqatu hurmatuha 'ala tabid. Baik. Kata dia, semua muharramat yang telah terdahulu adalah hurmatuha 'ala tabid. As-sabiqatu hurmatuha 'ala tabid. Keharamannya, muharramat yang lepas jadi fa'il bagi sabiqah. Muharramat sabiqah hurmatuha yang terdahulu oleh keharamannya adalah 'ala tabid. Ai kainatun 'ala tabid, di atas selama-lama kekal. Siap. Wa wahidatun. Jadi satu ni, kalau ikut yang ni lah yang ke-14 angka disebut tu, muharramat bin nafsi ada 14. Ada satu kata dia hurmatuha yang haramnya ia wahidah ni la 'ala tabidin, dia tak di atas tabid. Bal min jihatil jami, dia haram daripada pihak jamak saja. Maksudnya haram memadukan sekali mereka ni. Yang ni yang dipanggil haram sementara. Mahram sementara. Mahram apa? Mahram jam'i. Bukan mahram aurat. Mahram bersalam, tak ada. Dia mahram jam'i saja. Macam mana yang mahram jam'i? Min jihatil jam'i. Faqat wahia ukhtu zaujah. Itulah siapa yang martabat ukhtu bagi zaujah. Siapa ukhtu di syarah ni? Asal terjemah adik-beradik. Isteri kita, kakak dia, adik perempuan dia. Itu adalah ukhtu zaujah. Haram memadukan dia sekali. Haram nikah dengan adik-beradik perempuan kita. Adik-beradik isteri kita yang perempuan, adik-beradik isteri kita. Sama ada kakak dia ataupun adik dia yang perempuan.
kita haram tu nak haram jam'i bainahuma. Bainahuma atau bainahunna kan, haram. Kalau yang berlaku kat kita dalam masyarakat saling ganti tikar tak apa. Mati kakak ambil adik atau mati adik ambil kakak. Tu boleh. Ataupun cerai adik ambil kakak, cerai kakak ambil adik. Cuma pak mentua bagi tak bagi. Dah bercerai ni selalu payah dia nak cari lain. Kadang-kadang ada juga saya tahu yang ni ada perangai tak uduhnya. Bagi kahwin yang ni, bercerai yang ni. Dia tu macam ni lah, kau ambil lah kakak dia. Kakak dia bagus. Adik dia yang macam tu, kakaknya elok. Ambil. Pak mentua yang offer. Ada yang macam tu. Jadi yang haram apa? Haram tu haram memadu. Sekalipun dua-dua tu merelakan diri untuk dimadu. Tak boleh. Sikun tak boleh. Kata dia, kami berdua memang tahu yang ni suami ni bagus. Kakak kata, bagus. Ni suami akak ni. Kalau itu saya nak madu dengan akak lah. No. Akak tu apa? Memang kakak dia betul. Bukan akak yang mangkak akak. Tapi kakak betul. Kakak betul tak boleh madu. Haram. Walaupun redha kedua-duanya. Baik, dia ialah utu zaujah. Jadi tak boleh tu tak boleh himpun. Aurat macam mana? Aurat seluruh badan. Salam macam mana? Tak boleh salam. Wuduk macam mana? Batal. Ni pun ada pahaman-pahaman yang sivil juga dalam masyarakat. Pasal dia faham ipar ni macam mana? Mana boleh madu sekali. Wuduk macam mana? Boleh betul tampar. Sama je aurat tak tutup. Macam apa? Abang ipar. Tak? Abang ipar bukan mahram. Dia cuma tak boleh dimadu. Tapi tak boleh untuk bersentuh dan tak boleh untuk dedah aurat. Begitu kan tak boleh khulwat dalam satu rumah. Boleh. Jadi fala yajma'u bainaha wa baina ukhtiha, maka tak boleh menghimpun dia seseorang syakhsun bainaha baina ukhti wa baina zaujah wa baina ukhtiha, ukhti zaujah. Ukhti ni sama ada ukhti ni mi'abin au umin ataupun umin. Baik. Au bainahuma nasabun atau ridon, ataupun bainahuma baina ukhtain ni ada nasab atau ridha. Tak boleh juga. Jadi istilah nasab tak boleh. Falau radiyat ukhtuha bijami, sekalipun redha oleh ukhtuan tadi, ukhtu bagi zaujah bijami dengan himpun. Maksudnya sekalipun rela untuk dimadu, tak boleh dimadukan. Tak boleh dimadukan. Jadi yang tak boleh ni baina perempuan ni dengan satu lagi, dia ada hukum ukhtun. Jadi ukhtun tu sama ada dengan nasab atau ridha. Jadi kalau ada hukum ukhtun tu, ada ukhtun tu dalam bab musaharah, boleh himpun. Sehingga ada orang tadi dia kata isteri kita bapa mentua kahwin lain, ataupun bapa mentua ni memang ada isteri ramai. Itu buat macam mana? Ada yang tercerai katalah ataupun pak mentua ni mati, mak mentua kita mak mentua lah, tapi madu-madu mak mentua tu semua kita ambil. Madu-madu pak mentua kita tu semua kita ambil. Untuk buat apa? Kita kahwin sekali kan, jami madu kan dengan isteri kita. Boleh? Boleh. Itu tak hukum jama' bainal ukhtain. Tak. Pasal apa? Pasal hubungan dia dengan mak tu adalah hukum. Kalau itibar dia lelaki, itu adalah musaharah. Yang itibar musaharah, dia ialah haram dengan musaharah. Kalau itibar isteri itu lelaki, mak bagi bapa tu adalah haram musaharah. Dia ialah zaujatu abi. Zaujatu abi. Dia hukum dengan musaharah. Jadi bila hukum dengan musaharah, dia bukan hukum dengan nasab dan ridha. Jadi boleh baik jam'i bainahunna. Itu sipir-sipir nak ingat lah. Macam mana? Faham? Siapa tu? Tak boleh. Kena sebut dia tu pasal dia ada mahram biar ridha. Maksudnya kalau iktibar dia lelaki, kan dia ada mahram tu, jam'i bainahunna dengan ada hukum nasab, dengan hukum ridha. Tak boleh. Katalah misalnya ni isteri kita, dia ada adik-adik sesuan dia, perempuan.
Yang tu nak bermadu juga. Nak jadi suami isteri kita juga. Itulah itu. Isteri kita pun setuju. Yang ni memang bagus. Ambil dulu adik-adik susu. Macam mana? Pasal dia mahram dia redha. Mahram dia redha. Kalau mahram bil angkat, saja guna bahasa mahram tu iktibar Melayuin. Kalau maksudnya saudara angkat, dia angkat je ni. Yang ni kakak angkat saya, kakak angkat sekali tak ada masalah punya. Kakak angkat tak apa. Ataupun kita buat anak angkat. Anak apa-apa anak angkat, baik bawa bini angkat. Angkat buat bini sana. Aduh, anak angkat. Susah pun anak angkat. Nak benda susah marah, kalau buat apa susah, payah itu. Macam mana? Buat bini terus. Ada anak angkat pula. Anak angkat tu contoh anak angkat universiti tu lah kan. Itu maksudnya. Apa gaduh anak angkat buat bini terus. Jumpa mak bapak dia minta izin kahwin terus. Gaduh anak angkat apa. Biasa yang Muhammad dan Muhammad ni kita seorang perempuan tak dapat bagi anak atau mesti dia kan dia nak kan macam mana dia nak bagi boleh ke kalau kata ni biasanya orang yang tak boleh masih anak tak ya. Antara kaedah dia tengok anak angkat dia bela tu lelaki atau perempuan. Kalau perempuan bila dibesarkan dalam keluarga angkat macam ni, dia akan masalah dengan bapa. Betul tak? Pasal bukan bapa betul, pasal bapa angkat. Jadi macam mana nak buat? Adik-beradik bapa ni yang perempuan ada susu, bagi budak lelaki, budak perempuan tu susu kat adik-beradik dia yang perempuan tu. Jadi akan hukum anak menakan susu. Hukum anak menakan. Jadi adik-beradik perempuan dia punya anak susu. Jadi dengan suami tak ada masalah. Dengan isteri memang tak ada masalah. Cuma itu kaedah nak memelihara syariat supaya bila besar tak jadi masalah. Kalau boleh daripada kecil angkat. Kalau tak ada masalah susuan ni memang masalah itu. Kalau anak tu anak lelaki, nanti bila besar dia masalah dengan mak, kan? Dengan mak angkat. Adik-beradik perempuan bagi mak angkat ni, bila ada susu, kanak ni pula cukup syarat susuan sebelum 2 tahun, susukan kanak-kanak lelaki ni kado. Jadi hukum anak perempuan susu. Anak menakan susu daripada adik-beradik perempuan ni. Itu kaedah untuk jagalah. Antara yang boleh juga, walaupun ayat tu memang betul, ghalibnya wanita ni bila dia tak hamil, dia tak beranak, dia tak ada susu. Tapi kalau andai kata dia boleh keluar susu juga, walaupun tanpa hamil dan bersalin, dia sabit susuan. Sabit susuan dengan 7 syarat 5 kali susuan tu satu hal lah. Ada bab belajar ni ke depan masalah ridha. Macam mana pun boleh ke? Ataupun pergi hospital cek darah apa semua, memang disahkan boleh suntik hormon untuk mengeluarkan susu saja. Boleh. Sekalipun susu tu tak keluar banyak, dia ada getah-getah aja. Getah, faham tak? Macam orang perempuan nak berhenti susu apa lah kan, ataupun baru-baru melahirkan anak, dia ada getah-getah tu saja. Tapi istilahnya memang ada cairan keluar, dan hukum dia ialah hukum susu. Dengan suntik hormon tu dia jadi penggalak susu tu ada, maka hasil susu sabit susuan, walaupun dia tak hamil dan tak pernah beranak. Kalau memang susu tu keluar dan ada susu, dan juga tak syarat mesti dia ada suami. Kalau bikir sekalipun, kalau ada susu, sah untuk jadi ibu susu. Ghalib memang ada suami, kahwin, hamil, bersalin baru ada susu. Ghalib, itu ghalib. Macam mana pun ada ke yang menyalahi ghalib ni? Ada. Nah, kalau saya ngaji dengan Tuan Guru Haji Cik tu, dia sebut apa? Orang perempuan ni kata dia, bagi je budak hisap. Walaupun tak ada susu, bagi je. Biasa budak duk nyot-nyot tu, kata dia. Bahasa nyot-nyot lah kan. Bahasa kampung. Kalau duk biasa kan budak duk hisap, duk nyot-nyot, kata dia, tek dia tu keluar susu esok, kata dia. Memang kalau wanita pun kalau katalah dah biasa susukan anak, katalah dalam tempoh yang panjang 4 bulan tak susukan dia dan tak perah, macam berhenti tak susu. Macam mana dia boleh berhenti susu? Kalau tak ada susu pun, tak kahwin pun lagi, tapi duk bagi biasa budak duk hisap, nanti dia tak mustahil untuk ada susu keluar. Pasal dia ada reseptor itu, dia akan terangsang bila selalu dihisap, dia boleh mengeluarkan susu.
Kalau ikut kajian doktor, tak tahu doktor punya, tapi sebut dalam kitab dia sebut macam tu lah. Boleh sabit jadi ibu susu, sekalipun ibu susu tu bikran. Sebut dalam kitab macam tu. Ada lah maksudnya, memang ada. Tambah kita lah ni, benda tu tak berlaku. Zaman dulu memang itu kehidupan dia orang. Memang benda tu sabit, dan sabit ibu susu. Walaupun dia bikran, tak ada suami. Sabit susu. Tapi antara kaedah selalu duk jumpa yang saya macam ni lah. Bagi susu dekat nisbah tadi. Tengok anak lelaki, anak tu perempuan atau lelaki, untuk mensabitkan hukum mahram supaya tak jadi masalah bila dia besar. Sebut. Antara kaedah dia juga, siapa anak angkat tu, kalau perempuan, macam mana nak buat? Kahwin dengan anak tu orang kita. Jadi hukum kita bela isteri kita. Dah besar nak pakai juga, punya masalah nak pakai. Tapi hukum isteri. Tapi bila kalau kata esok dia dah besar macam mana? Ceraikan dia. Jadi tak ada edah pasal tak pakai. Kahwin tu pasal apa? Supaya nak boleh duduk serumah. Tak jadi haram dia tak duduk serumah. Jadi kalau katalah esok nak kahwin, ada orang nak minat dengan dia, macam mana? Ceraikan dia. Dan tak perlu edah. Pasal apa kita kan pakai dia? Yang ni antara hikmat-hikmat syariat nikah tu, untuk ada hubungan pelihara supaya tak ada pelanggaran syarak dari sisi hukum. Madu dia, yes. Nak sebut supaya tak jadi langgar hukum syarak. Kadang hukum tu tak nak, tapi membesarkan. Tapi suami tu tengok anak angkat tu makin besar, makin ganteng tu. Walaupun suami dia pun tak ada selera, aku bela dia kecil lah, bukan masalah tu. Bukan masalah yang tu. Dan yang tu juga nanti kita panjang umur, dia kena jadi macam ni. Bila dah bela pada kecil, tak ada selera. Padahal isteri dia kan, pasal katalah dah dikahwin daripada kecil, pejabat agama memang tak keluar surat. Yang ni underground punya lah kan. Maksudnya memang dah berlaku akad nikah tu, memang dah terima nikahnya apa. Okey, bila besar tak ada selera aku anggap dia macam adik-adik sendiri, macam anak aku sendiri. Padahal isteri dia tak. Zihar nama dia. Maksud tu lah jadi zihar tu. Aku nak pakainya. Dah bukan dah kahwin, memang dah kahwin dah, aku bela dia kecil, tak gamak aku nak pakai dia. Aku dah rasa macam anak lah. Aku anggap dia anak aku lah. Memang bela sebagai anak angkat kan. Tapi isteri tak? Isteri, aku anggap dia macam anak angkat lah. Zihar. Tu jadi zihar tu. Selalu zihar tu kes di sebawang dulu kan ya. Saja-saja aku anggap kau macam mak aku sebila nak khabar itu. Itu antara kes-kes zihar yang ada. Baru kita tengok fik tu hidup. Oh, ni ke zihar? Selalu baca tak faham. Macam mana nak faham? Tak nak faham. Silah ya macam tu kan. Jenuh fikir macam mana nak zihar. Macam mana boleh zihar? Perlu carilah nak bagi faham hukum. Padahal itu antara tempat-tempat boleh jadi keberangkalian zihar tu. Okay. Baik, fa'in juhilat. Sekiranya dijahilkan akan dia, akan ukhuwah tu. Ada situ lah. Belakang langkah dah. Wala yajma'u aidan bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Samalah. Pasal asalnya ukhuwat termasuk dalam dia khalah dan ammah. Pasal itu ada hubungan nasab. Okey. Kunci kita kalau kita pegang nasab tu selesai dah tu. Baik, fa'in jumi'a jama'a syakhsun baina man harumal jam'u bi aqdin wahid. Sekiranya kata dia menghimpun oleh seseorang di antara orang yang haram nikah, haram menghimpun bi aqdin. Jadi jamaah ataupun jumi'ah baca sah tu. Kalau jumi'ah ni maksudnya ada wali yang akan nikah ke dia lah. Kalau jamaah pun nisbah dia lah himpun. Tapi bi aqdin wahid. Jadi satu akad. Bi aqdin wahid. Nakahahuma fihi. Yang bernikah ya syahsun tadi. Huma kedua-duanya fihi bi aqdin wahid. Pada satu akad. Baik, apa jadi? Batalah nikahuhuma. Dua-dua nikah tu batal. Pasal bila haram jam'i yang berlaku serentak, batal dua-dua. Pasal asalnya haram tu jam'i. Kalau murattab, yang pertama sah, yang kedua tak sah. Tapi kalau serentak,
dah tak tahu mana dulu kemudian, batal dua-dua. Andai kata boleh tahu mana dulu kemudian, maka yang sah yang mula, yang kedua tu yang tak sah. Pasal yang kedua tu yang haram, pasal jam'i itu haram. Yang pertama tak masalah. Kalau boleh tahu tertib. Macam mana boleh tahu tertib sedangkan akad wahid, akad wahid memang susah nak jadi masalah tu. Contoh masa yang sama macam mana? Yang ni akad nikah terima sendiri, yang ni akad nikah dengan wakil. Dengan wakil. Jadi waktu pun sama. Aku terima pun waktu yang sama. Time pun sama, wakil pun sama, timing pun sama, video pun live pukul sebelah-sebelah, CCTV kan, sama, sama batal dua-dua, sama batal dua-dua. Saja guna teknologi sikit untuk mensyarah tu. Aulam ya jemaah bainahum, ataupun dia tak himpun bagi keduanya. Tidak. Bal nakahuma murattaban. Bahkan berikan seseorang keduanya murataban, hal kerana ditertibkan. Fasani kata dia, fasani ini adalah huwa, asani ini al-batil. Batil ni in ulimati sabiqatu, jika dapat diketahuikan yang mana dulu. Kalau boleh tahu mana dulu, yang itulah yang batal. Yang kemudian tu yang batal. Fa in juhilat, sekiranya dijahilkan dia sabiqah, tak tahu macam mana, batalah nikahuma, batal juga kedua-duanya. Wa in ulimat tisabiqatu summa nusiyat muni'a minhuma, sekiranya dapat diketahui kan mana dulu, kemudian nusiyat, kemudian dilupakan sabiqah, apa jadi? Muni'a minhuma, ditegahkan lelaki ni daripada keduanya. Jadi tasbih masalah macam mana rasa tak payah panjang lah. So kes-kes kalau ada andai kata terjadi kan bagi impun ni. Allahumma salli ala sallam. Kuna waman haruma jamuhuma binikahin haruma jamuhuma aidan fil wati bimilkin. Siapa-siapa yang haram menghimpunkan kedua-duanya binikahin dengan nikah. Jadi kalau haram kahwin dengan himpun dengan nikah, haruma jamuhuma, haram juga himpun keduanya aidan fil wati, pada masalah wati bimilkil yamin, dengan milik tangan kanan. Saya terjemah, maksud milkil yamin ialah beli hamba. Istilah milkil yamin, milik tangan kanan maksudnya memiliki hamba. Quran sebut wama malakat aimanuhum, aimanukum kan. Wama malakat aimanuhum, apa yang memiliki oleh tangan kanan mereka. Jadi masuk memilih oleh aiman itu adalah hamba perempuan yang kita milik, kita beli. Jadi kita beli lah seorang hamba, pakai, lepas tu beli pula adik dia pakai. Tak boleh. Pasal himpun bil wata'i. Jadi yang haram apa? Wata'i. Kalau beli tak wata'i tak apa. Beli dua-dua beradik kali, tapi wati satu, tak ada masalah. Yang haram apa? Wati. Ya. Haruma jamuhuma fi wati, bil milki yamin. Wa kadza law kana idahuma zaujatan. Macam itulah juga kata dia, jika salah seorang daripadanya zaujah wal ukhra mamlukatan, satu lagi adalah mamlukah. Katalah yang ni isteri dah, lepas tu ada adik-beradik dia duduk negeri kafir tu, kena tawan perang, di tawanan perang jadi hamba apa, waktu kita pun beli, pasal adik bini kita, waktu kita pun beli. Yang ni isteri, yang ni hamba, pakai dua-dua, tak boleh tak? Pasal dua-dua tu melibatkan wati. Jadi istilah bajamu baina ukhtain. Yang ni kedah-kedah yang sabit dengan kias. Ni lah nama kias ni. Pasal asalnya ukhtain atau bab nikah kan, tapi yang ni satu milkil yamin, satu dengan zaujah, tapi dua-dua melibatkan wati. Yang haram tu menyebabkan ada wati dan ada nasab dengan waktu yang serentak tu, yang tu dia punya ilat haram, maka haram juga dengan milkil yamin untuk diwatikan kedua-duanya. Baik. Fa'in wati'a wahidatan minal mamlukaini harumal ukhra lah hatta yahrumul ula bitariqin min turuqi ka bai'aha au tazwijah. Jika wati seorang syahsud ni wahidatan, seorang min mamlukaini, daripada dua mamlukain dia, dua yang dimilik. Jadi dia beli dua beradik sekali, dia pakai seorang, haruma ukhra, maka haram yang satu lagi. Haram ni hatta yahrumal ula bi tariqin, sehingga haramlah pula yang pertama. Bila yang pertama tu jadi haram atas dia, tak boleh dia nak pakai,
Haram tu bitariqin min turuq lah, daripada satu jalan daripada macam-macam turuk yang menyebabkan haramnya. Orang lelaki ni nak watikan yang pertama tu daripada adik-beradik. Yang dua orang dia beli jadi sebagai hamba. Contoh, boleh jadi haram ke baik, seperti dia jual. Dia pakai jual apa? Bila dia pakai dua orang, tu yang ni dia jual. Bila jual pindah milik. Bila dah milik orang, mana boleh dia pakai. Dan kita belajar hamba memang ada disiplin hamba ni kena belajar juga. Dia ada istilah istibra' apa sebagainya, macam-macam bab lah peraturan bab hamba ni. Tapi sekali lalu mudah sebut. Asalnya dia dah pakai wati, selagi tak hamil dia tak panggil umur walad, jadi sah untuk dijual. Jadi bila dijual dah tak milik dia, dah tukar pindah milik, dia jual, dia boleh pakai adik atau kakak daripada salah seorang yang dua beradik tadi tu lah. Dia boleh pakai. Pasal apa? Pasal orang perempuan yang telah dijual tu adalah bukan milik dia, jadi dia haram dah untuk wati orang yang bukan dalam mamluk dia. Siap. Kalau kita perhati macam mana kitab mereka halus. Kalau mengaji hadis saja pergi belajar bab ni macam mana? Pening tak? Boleh proses ni. Boleh jadi mujtahid. Tapi jangan nak tahu zaman kita mujtahid ramai. Jadi berasa beruntung lah pasal mujtahid ramai kan. Masih berasa macam zaman Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Pasal dengar mujtahid keluar pendapat banyak kan. Sekali kita tengok mujtahid masih berdengung keluar. Lagi mujtahid Kelantan kita dengar Sungai Doroyan yang keluar. Tak faham saya sebut apa. Sekali dengar pula macam-macam nama keluar. Mujtahid ni keluar pendapat. Pening. Lah ni set keluar MP3, set baca kitab. Bukhari nama orang ni. Pening tengok. Kalau orang yang memang sahih ahli kitab betul, pakar sungguh tak apa. Tengok baca hak pening tengok. Tapi tak perhatilah apa-apa yang dia baca, tapi tengok ada keluar MP3 lah, satu set kitab. Diajar oleh orang ni. Belilah kau. Saya kata itu je. Belajarlah kau dengan MP3. Baik, kemudian wa asyara li dhabitil kulli biqaulih. Dan mengisyarat oleh musannif bagi dhabit kulli biqaulih macam ni. Wa yahrumu minar ridha ma yahrumu minan nasab. Haram daripada bab susuan ini ma yahrumu, barang yang haram ia minan nasab. Yang ni ialah hukum yang memang ada sabit dengan satu ayat Quran mansuh tilawah dunal hukum. Wa sabaqa anna alladhi yahrumu minan nasab, kata dia Sabun, telah terdahulu apa yang haram dengan sebab nasab ni ada 7. Jadi fa yahrumu birridha, haram dengan sebab susuan, tilka sab'u aidan, 7 yang sebab keturunan tu juga. Saya dah syarahkan sekali lalu untuk fahamkan macam mana nak faham haram dengan sebab susuan ni, haram dengan keturunan. Dobik faham dia, siapa yang menyusu, dialah yang diimport masuk dalam keluarga itu. Dia sahaja. Baik, siap. Kalau bela-bela pun balik masalah tu bagi faham. Dia orang yang menyusu dalam keluarga tu saja. Dia saja yang masuk dalam keluarga tu tanpa melibatkan orang lain. Sipil dia tu. Bab ridha dia tak melibatkan harta dan dia tak melibatkan wali. Dia hanya melibatkan mahram. Mahram ni bab aurat, bab salam, bab berkahwin. Lain. Kalau tak ada tu rasa kita tangguh dulu. Syarah musannif fi uyub nikah, bab uyub nikah. InsyaAllah. Tak ada soal, tangguhlah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.